أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah, ajarkan kami ilmu yang bermanfaat dan kurniakanlah manfaat kepada ilmu yang kami pelajari dan tambahkanlah kami amal dan ilmu yang diterima olehmu ya Allah. Baik, Alhamdulillah, terima kasih kepada sindang pendengar yang bersama pada waktu ini. InsyaAllah pada sesi kali ini anda akan bersama dengan kami dalam bual bicara Ramadan yang dianjurkan oleh Hospital Pakar Al-Islam. Pada petang ini insyaAllah saya akan kupaskan topik yang berkaitan dengan panduan puasa bagi pesakit di bulan Ramadan. Okey, bila mana kita menyebut tentang panduan ibadah berpuasa bagi pesakit. So, pertama sekali kita akan pergi kepada definisi ibadah itu sendiri. Definisi yang ibadah. Apa yang dimaksudkan dengan ibadah? Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk menyembah dan melainkan untuk beribadah kepadaku. So definisi yang ibadah ini apa yang kita fahami? Soalan yang pernah ditanya ataupun soalan untuk muhasabah diri kita. Satu hari berapa jam kita beribadah? Satu hari berapa lama tempoh masa yang diambil untuk menunaikan ibadah? So ada yang jawab mungkin bila dilihat dari sudut solat, zikir, doanya, maka dicampur tambah dan tolak mungkin dalam satu waktu dalam 20 ke 25 minit. Dikali dengan 5 waktu, mungkin kita kata dalam masa 1 jam. So adakah itu sahaja yang dipanggil ibadah? Maka definisi memahami ibadah itu adalah perkara yang penting. So kalaulah betul pemahaman kita, maka kita akan lihat seharian kita hidup 24 jam di muka bumi ini, maka kita mampu penuhi kehidupan kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bila disebut tentang ibadah, maka orang melihat ibadah itu hanyalah solat, puasa, menunaikan zakat, pergi haji bila mampu, maka itu akan menyempitkan skop ibadah itu sendiri. Maka memahami ayat Al-Quran bila mana Allah Ta'ala sebut ataupun kita selalu ulang dalam surah Al-Fatihah yang kita baca setiap hari, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami memperhambakan diri dan hanya kepada Engkau ya Allah kami pasakkan pergantungan. So bila kita faham memperhambakan diri, beribadah, memperhambakan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan berusaha dari bermula kita bangun tidur sehingga kepada kita tidur kembali di malam hari, maka kita akan fahami segala kehidupan kita itu boleh dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja yang kita laksanakan, apa sahaja perkara yang kita lakukan, jika diniatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, lillahi ta'ala, untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, maka kerja-kerja di rumah sebagai suri rumah pun maka di sana menjadi elemen ibadah dalam kehidupan seharian. Okey, so khusus pada petang ini kita akan sentuh berkenaan dengan ibadah berpuasa. Maka bila mana kita hidup atas muka bumi ini, kita tidak akan lepas daripada ujian. Kita tidak akan lepas daripada ketetapan kita kata cabaran, musibah yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Dan ia bukan untuk memberati, untuk menyusahkan hamba-hambanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberati seseorang itu melainkan apa yang dia mampu. Maka ujian yang datang,
cubaan yang telah Allah Ta'ala tetapkan dalam kehidupan kita, musibah, sakit, kecelakaan dan seumpamanya, yang itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menilai bagaimana tahap kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tahap redha kita bagaimana, tahap sabar kita bagaimana, tahap keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila diuji bagaimana. So mudah-mudahan ini menjadi kita kata satu motivasi kepada diri kita untuk kita berhadapan dengan kehidupan yang bakal kita akan teruskan di atas muka bumi ini. Baiklah. Seterusnya sidang pendengar, kita akan melihat pensyariatan puasa di dalam Islam, khusus kepada ibadah puasa. So dalam surah Al-Baqarah ayat 184, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzi yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. So ayat ini menceritakan tentang pensyariatan puasa, iaitu beberapa hari. Maka ditanya, apakah yang dimaksudkan beberapa hari? Ia berkait dengan ayat sebelumnya pada ayat 183, bila mana Allah Ta'ala berfirman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Difardukan ke atas kamu kewajipan berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada kaum-kaum yang terdahulu, mudah-mudahan kamu bertakwa. So maka ayyaman ma'dudat, bilangan hari yang ditetapkan ini. Lalu timbul persoalan, berapakah bilangan hari yang diperlukan untuk berpuasa? Kerana di sana ada kaul-kaul lain yang mengatakan hanya beberapa hari sahaja. Maka kita lihat pada ayat 185 ini diceritakan, iaitu syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan puasa diturunkan Al-Quran pada bulan tersebut. Maka kita fahami bahawa ayyaman ma'dudat, hari-hari yang ditetapkan ini adalah bulan Ramadan. Terpulanglah kalau bulan tu ada 29 hari, jangan rajin pula pergi kepada puasa 30 hari. Maka bergantung kepada tahun tersebut. Maka dalam ayat ini menyebut puasa yang diwajibkan kepada kamu adalah beberapa hari. Maka sesiapa di antara kamu yang sakit ataupun dalam musafir, maka mereka dibolehkan untuk berbuka puasa. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka hendaklah mereka menggantikan puasa selama beberapa hari yang telah mereka buka pada sebelumnya. Wa 'alal ladzi yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kemudian kemudian bagi orang-orang yang tidak berdaya untuk puasa, mungkin disebabkan tua dan sebagainya, maka hendaklah mereka membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. So bagi orang-orang yang tidak berpuasa ini, antaranya disebabkan tua renta, tua yang kita kata sangat berusia, ataupun golongan lain adalah wanita hamil ataupun wanita yang menyusukan anak yang membimbangkan kesihatan, yang merisaukan kesihatan kandungan atau anak kecilnya, maka mereka ini hendaklah membayar fidyah. Okey. Kemudian disambung lagi, maka sesiapa yang dengan sukarela untuk membayar fidyah lebih daripada ketetapan yang telah ditetapkan, kan, iaitu satu cupak kita panggil, maka itu adalah lebih baik. Dan walaupun demikian, berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah kalau kamu mengetahuinya. Maka bagi sesiapa yang ada kemampuan untuk menggantikan puasa ataupun meneruskan puasa, maka hendaklah seseorang itu meneruskan puasa kerana itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, seterusnya kita lihat, ya. Okey, rukhsah dalam Islam. Bila mana kita sebut rukhsah dalam Islam, ataupun kita kata pensyariatan hukum di dalam Islam, di sana ada beberapa elemen, antaranya azimah dan antaranya juga adalah rukhsah. Azimah dan juga rukhsah. So apa itu azimah?
azimah adalah kita kata pensyariatan hukum asal bagi sesuatu perkara. Hukum yang telah ditetapkan sebagaimana pada asalnya dalam Islam. Okey. So antaranya sebagai contoh kita kata solat asar. Bila diwajibkan seseorang itu untuk solat asar? Katalah saya mempunyai wuduk zuhur tadi. Kemudian saya rasa nak solat sekarang. Saya rasa bersemangat untuk menunaikan solat sekarang. Sekarang berapa jam? 3.12 petang. Maka adakah ia dibolehkan? Maka jawapannya tidak. Kerana di sana tiada sebab, tiada alasan yang kukuh yang membolehkan saya solat awal daripada waktu yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum pensyariatan solat fardu. Okey. Kemudian kita kata dalam konteks puasa, disyariatkan puasa sepanjang bulan Ramadan. Maka bila mana datangnya bulan Ramadan, semua orang Muslim diwajibkan untuk menunaikan puasa lengkap sepanjang bulan Ramadan. Tetapi bila mana di sana kita kata ada kesukaran, ada masyakkah, ada kesulitan, ada ujian yang menyebabkan seseorang itu diuji dengan luar daripada kebiasaan, maka di ketika inilah datangnya aliman rukhsah, kelonggaran, iaitu keringanan atau pengecualian yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pada mukallaf atas sebab-sebab tertentu. Antaranya kerana berlaku perkara-perkara yang luar daripada jangkaan, darurah sebagai contoh, bencana alam, banjir besar dan seumpamanya, keperluan untuk musafir, diuji dengan sakit, musibah dan seumpamanya. Maka ketika inilah datangnya kelonggaran, datangnya keringanan dalam melaksanakan hukum Islam yang telah ditetapkan di awal tadi. Okey. So kalau kita tengok dalam konteks ayat yang sebelum tadi, kita lihat ayyaman ma'dudat. Semua orang Muslim diwajibkan untuk menunaikan puasa pada bulan Ramadan. So ini azimah hukum asalnya. Tetapi kemudian datang masyakkah, datang kesusahan, wujudnya kesulitan, iaitu sakit ataupun musafir dan seangkatan dengannya, maka ketika itu datanglah keringanan. Sama ada menggantikan puasa ataupun membayar fidyah. Maka kita lihat di sini cantiknya Islam, iaitu suatu agama yang tegas pada prinsip tetapi wujud fleksibiliti dalam pelaksanaan hukum yang telah ditetapkan secara qat'i. Maksudnya tegas pada prinsip, fleksibel dari sudut pelaksanaan. Sebagai contoh kita kata, solat asar tadi wajib pada waktu dia. Tetapi bila mana dalam konteks hospital, ada pesakit yang terpaksa melalui satu prosedur yang panjang yang menyebabkan akan luput satu solat fardu. Maka ketika ini datanglah keringanan itu tadi, iaitu pesakit tersebut boleh menunaikan solat asar dengan cara jamak, diawalkan solat tersebut, jamak takdim. Begitu juga dengan pasukan perubatan yang terlibat, antaranya doktor yang terlibat dan juga jururawat yang terlibat untuk meneruskan operasi tersebut, prosedur tersebut. Okey. Ini menunjukkan solat asar itu tadi tetap wajib dilaksanakan sekalipun berlaku darurah, berlaku ujian sakit. Maka ada kelonggaran, fleksibel dilaksanakan di awal daripada waktunya. Okey. Maka bila kita sebut tentang rukhsah, di sana banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahawa Allah Ta'ala kurniakan keringanan ini, Allah Ta'ala kurniakan kelonggaran ini adalah sebagai hadiah kepada hamba-hambanya. Maka bila Tuan kita bagi hadiah, alangkah cantiknya kita terima hadiah tersebut dengan hati yang terbuka dan lapang. Okey. So dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Ta'ala sebut, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan dia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. So Allah Ta'ala dah tetapkan kewajipan ibadah,
hukum hakam kepada hamba-hambanya, dan dalam masa yang sama Allah Ta'ala datangkan ujian dalam kehidupan kita, semuanya bukan kerana untuk membebankan kita. Di sana ada solusi yang terbaik untuk melaksanakan ibadah tersebut. Di sana ada cara yang dibenarkan, cara ringan yang Islam benarkan untuk diguna pakai bila mana berada dalam kesusahan ataupun ujian yang luar daripada kebiasaan. Baik. Seterusnya Allah Ta'ala sebut juga di dalam surah Al-Hajj. Di dalam surah Al-Hajj, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, dan dia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara beragama. So kita biasa dengar Al-Islam dinu yusrun, kan? Agama yang mudah. Maka itu tidak bermaksud kita mempermudah-mudahkan hukum hakam yang ada di dalam Islam. Kita berpegang pada prinsip. Ada yang wajib dilaksanakan, ada perkara yang haram, tidak boleh dilaksanakan, ada perkara yang ditegah daripada dibuat. Maka bila mana datangnya kesusahan, kesulitan yang boleh sampai tahap mengancam nyawa, maka di sana ada kelonggaran. Dibenarkan untuk mereka yang mungkin sudah sampai tahap nyawa-nyawa ikan, sekiranya tidak jumpa sumber makanan ataupun minuman yang halal, yang ada mungkin ternampak botol-botol arak. Maka jika sudah sampai tahap kita kata mengancam nyawa, maka dibenarkan ketika itu untuk mengambil arak yang haram tadi dan diberi keringanan ketika itu kerana hendak melepaskan bebanan, kita kata ujian, kebuluran nyawa-nyawa ikan ketika itu. Maka cantiknya Islam, indahnya Islam, bila diuji ada cara yang mudah, ada cara yang lebih ringan. Baik. Kemudian dalam beberapa hadis, antaranya hadis yang disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari, yassiru wala tu'assiru wabashiru wala tunaffiru. Permudahkan, beri berita baik, kan, dan jangan kamu persulitkan. Beri berita gembira dan jangan kamu menjauhkan. Kadang-kadang dalam kita kata diuji, dalam kita menghadapi kehidupan ini, bila mana diuji, kita ingin melaksanakan ibadah, tuntutan yang telah ditetapkan. Namun kadang-kala ujian sakit itu membataskan. Ujian musibah itu menyukarkan kita untuk melaksanakan ibadah tersebut seperti biasa. Maka bagi mereka yang diminta nasihat tadi, berilah khabar yang baik, berilah cara yang mudah agar ibadah tersebut tetap boleh dilaksanakan. Dan bagi mereka yang menimpa ujian, mereka akan rasa subhanallah, indahnya Islam, mudahnya Islam. Walaupun diuji, ada cara yang lebih sesuai, ada cara yang lebih mudah sesuai dengan keadaan ketika mana mereka diuji. Baik, seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah, kita beralih kepada sakit dan puasa. Sakit dan puasa. So bila mana kita kata, kita sebut sakit, sakit ini terbahagi kepada dua, iaitu sakit yang tiada harapan untuk sembuh dan sakit yang mempunyai harapan, yang mempunyai potensi untuk sembuh. Okey. So bila mana kita kata sakit yang tidak boleh dirawat ataupun tiada harapan untuk sembuh, maka dalam keadaan ini, dalam kondisi ini, tidak diwajibkan berpuasa. Melihat kepada, kita kata sama seperti hukum bagi orang yang sudah tua renta tadi, sudah tua yang sangat berusia umurnya. Maka ketika ini cukup bagi mereka untuk membayar fidyah bagi setiap hari yang ditinggalkan. So ini keadaannya. Manakala bagi mereka yang mempunyai harapan untuk sembuh, mengalami, diuji dengan kesakitan dan insya-Allah kesakitan ini ada harapan untuk sihat, maka kita lihat ia terbahagi kepada beberapa keadaan. Baik, yang pertama, sakit ringan dan tidak menghalang puasa. Diuji dengan sakit yang ringan, mungkin sebagai contoh kita kata sakit kepala yang ringan,
terluka jari, maka keadaan ini tidak menghalang seseorang itu untuk menunaikan ibadah puasa. So ketika ini wajib bagi mereka dalam kategori ini untuk meneruskan puasa. Baik, yang kedua, kita kata sakit yang kuat dan tidak membolehkan berpuasa pada logiknya. Seseorang itu diuji dengan sakit yang kuat, mungkin kita kata separa kritikal ke? Gerun kalau dengar separa kritikal, okay, kita kata sakit yang kuat. Secara logiknya tak sesuai untuk dia puasa. Maka dibolehkan ketika itu untuk pesakit tersebut untuk berbuka. Bahkan jika sudah ada simptom-simptom ataupun elemen-elemen yang menunjukkan kesihatan beliau semakin merosot, maka ketika itu wajib berbuka puasa jika wujud mudarat. Boleh membebankan. Okey. Kemudian keadaan ketiga adalah sakit yang berada pertengahan di antara kondisi 1 dan juga 2, iaitu sakit yang berada di level pertengahan. Maka pesakit merasakan jika dia meneruskan puasa akan memburukkan kesihatan dia ataupun melambatkan proses kesembuhan sakit dia berdasarkan kita kata simptom-simptom yang wujud sedia ada. Maka ketika ini walaupun hanya sekadar dengan sangkaan dia sahaja, maka diharuskan untuk berbuka puasa. Namun kita kata wa antasumu khairul lakum, dan jika kamu meneruskan puasa maka itu adalah lebih baik. Maka di ketika ini lihat kepada konteks kita kata kemampuan pesakit, berbalik kepada tanggungjawab dan rasa keimanan pesakit. Maksudnya bukan dilihat dari sudut hawa nafsu, rasa nak buka puasa, tak dinilai dengan kita kata rasa tanggungjawab sebagai hamba dan juga keimanan. Maka kalaulah rasa tak boleh nak pergi meneruskan puasa ni, tak boleh diteruskan, maka dibolehkan, diharuskan untuk berbuka. Okey. Bagi yang keempat ini didetailkan oleh Imam Al-Qardawi dalam Fiqhus Siyam dalam bab puasa. Beliau bersandarkan ayat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kecelakaan. Okey, tapi kita kata pembahagian 3 perkara ini sudah memberi satu garis panduan untuk dilihat sekiranya seseorang itu sakit, adakah perlu meneruskan puasa, berbuka ataupun bagaimana. Baik. Seterusnya kita melihat kepada panduan puasa bagi pesakit COVID-19. So memandangkan kita masih lagi dalam berhadapan dengan kita kata wabak COVID-19 ini, maka panduan ini masih boleh diguna pakai meskipun sumber ini daripada Jabatan Mufti Negara Perak telah dikeluarkan pada tahun sebelum ini. Tetapi ia sesuai untuk dijadikan panduan kerana kita lihat kes sentiasa meningkat. So panduan ini sesuai untuk dijadikan kita kata panduan. Okey, yang pertama, kalau kita lihat ia adalah ringkasan daripada perbahasan yang sebelum ini, iaitu sakit yang kritikal. Sakit yang kritikal iaitu sakit yang akhirnya membawa kepada kematian. Pesakit seperti ini mengambil hukum sama seperti orang tua yang uzur, tidak perlu berpuasa, sebaliknya menggantikan dengan bayaran fidyah bagi setiap hari yang ditinggalkan. So maka ahli keluarga yang mempunyai pesakit yang berada di tahap yang kritikal, menjadi peranan kepada anda untuk memberi nasihat kepada pesakit untuk memberi keutamaan kepada tahap kesihatan dan rawatan terlebih dahulu. Yang kedua, sakit yang kuat tetapi tidak kritikal. Mereka wajib berbuka puasa dan perlu menggantikannya apabila telah sihat. Maka perlu dilihat kepada saranan doktor Muslim. Sekiranya doktor menyarankan untuk berbuka puasa, maka itu adalah yang terbaik untuk ketika itu. Seterusnya, sakit yang tidak menampakkan gejala atau wujud gejala yang tidak ketara namun dikhawatiri dengan sebab berpuasa akan mendatangkan kemudaratan.
Mereka dibolehkan berbuka, namun jika dinasihatkan oleh doktor yang amanah untuk berbuka, maka ia wajib berbuka puasa. Apapun berbalik kepada mendapatkan pandangan doktor. Sekiranya doktor menyarankan untuk berbuka puasa, maka itu adalah yang terbaik. Sekiranya tidak ada halangan untuk meneruskan puasa, maka meneruskan puasa pada ketika itu adalah lebih baik. Okey. Baiklah, seterusnya kita akan berpindah kepada prosedur rawatan yang tidak membatalkan puasa. Prosedur rawatan yang tidak membatalkan puasa. So dalam konteks kesihatan, dalam konteks hospital, perkara ini banyak dibahaskan, perkara ini banyak dipersoalkan bila mana datangnya bulan Ramadan. Maka kita ingin melihat sedikit apakah prosedur-prosedur yang dibolehkan untuk dibuat dan tidak membatalkan puasa. Okey. So di kesempatan ini saya ingin menyentuh sedikit tentang isu rongga. Isu rongga ini adalah satu perbahasan yang sangat besar di kalangan fuqaha kerana untuk mendefinisikan rongga ini mereka mempunyai pelbagai pandangan, pelbagai hujah dan akhirnya kita boleh saya sertakan di sini pandangan empat mazhab dalam mendefinisikan rongga. Apa yang ditakrifkan kepada rongga. Kerana daripada perselisihan yang berlaku inilah yang menyebabkan terdapat berlaku isu-isu khilaf yang berkait dengan rawatan ketika berpuasa. Okey, baik, saya tidak bercadang untuk mengupas panjang tentang definisi ini, tapi saya datangkan untuk kita lihat bahawa di sisi empat mazhab sendiri berlaku perbezaan pandangan dalam menetapkan definisi rongga. Yang pertama adalah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tidak membataskan kepada perut sahaja, sebaliknya merangkumi seluruh rongga badan. Segala yang memasuki jalan-jalan yang boleh membawa kepada rongga badan yang terdapat pada badan, hukumnya adalah membatalkan puasa. Manakala bila kita lihat mazhab Maliki, iaitu seluruh rongga yang ada pada badan dan bukan hanya pada perut sahaja. Apabila sesuatu memasuki tekak, ia membatalkan puasa walaupun tidak jatuh ke dalam perut. Maksudnya once ada sesuatu yang masuk ke dalam tekak, ia tidak sampai ke perut, tetap membatalkan puasa. Seterusnya definisi rongga pada mazhab Syafi'i, iaitu memahami rongga dalam bentuk yang lebih luas, iaitu bahagian dalam telinga, dalam kepala, saluran alat kelamin lelaki sekalipun tidak sampai ke dalam perut. Sesuatu yang masuk ke dalam tekak juga membatalkan puasa sekalipun tidak jatuh ke dalam perut. Dan mazhab Hambali iaitu sesuatu yang masuk ke dalam salah satu rongga, iaitu rongga badan atau rongga otak, dikira batal puasa. Dan Ibnu Taimiyah menyatakan sesuatu yang masuk hendaklah sampai ke dalam perut atau rongga yang berada di antaranya. Maksudnya kalaulah masuk sesuatu tapi tidak sampai kepada perut, di sisi Ibnu Taimiyah tidak membatalkan puasa. Dan Ibnu Qudamah mengatakan yang membatalkan puasa ialah perut. So daripada definisi ini kita lihat pelbagai definisi yang telah ditetapkan oleh empat mazhab dan di sana ada lagi pandangan-pandangan fuqaha yang lain. Cuma saya datangkan hanya empat mazhab ini nak menunjukkan kepada kita terdapat isu khilaf dari sudut menetapkan apa itu rongga. Maka daripada situlah yang menyebabkan terdapat hukum yang pelbagai, terdapat khilaf dalam beberapa prosedur rawatan yang dilakukan pada ketika puasa. Okey. Baik, kalau dilihat dalam kitab Al-Mu'tamad, Al-Mu'tamad mendefinisikan Al-Jawf ataupun rongga itu di sisi mazhab Syafi'i adalah apa yang melepasi kerongkong hingga ke perut dan usus dalam. Sesuatu yang melepasi kerongkong hingga ke perut dan usus dalam, itu dinamakan rongga. Tetapi
Kalaulah selain itu, contohnya dia kata kat sini, jika tidak melalui kawasan tersebut, kawasan jauh, kawasan rongga hingga ke perut dan usus dalam tadi. Contoh sebagai contoh, ubat untuk luka pada daging betis atau peha. Kan? Mungkin dimasukkan ubat atau disapu ubat pada bahagian betis atau peha, ataupun ubat itu masuk ke dalam otak atau daging. Begitu juga dimasukkan besi ke dalamnya, maka tidak batal puasa. So mereka mendefinisikan jaf ini iaitu kerongkong hingga ke perut dan usus dalam. Okey. So ini yang dipegang oleh pejabat mufti wilayah, iaitu termasuklah mana-mana saluran yang membawa sehingga ke bahagian dalam tubuh seperti mulut. Ulama mazhab Syafi'i umumnya menetapkan mulut, hidung, telinga, kemaluan dan dubur sebagai rongga terbuka yang menjadi saluran yang membawa kepada kita kata perut tadi, maka apa sahaja yang dimasukkan hingga melepasi rongga tersebut sampai ke dalam perut adalah membatalkan. Maka kita lihat perbezaan inilah yang menyebabkan pelbagai beberapa hukum terdapat khilaf di kalangan ulama. Ada yang kata membolehkan dan ada juga yang mengatakan tidak membolehkan. So ini juga kadang-kadang berdasarkan keperluan semasa, teknologi dalam kita kata memperhalusi perkara-perkara tersebut. Maka kadang-kala ada berlaku perubahan dari sudut hukum. Baiklah. So untuk selingan, sekiranya para pendengar ada soalan, ada kemusykilan, ada ataupun perkongsian, boleh di-type di ruangan komen. InsyaAllah kita akan sentuh di akhir pembentangan ini nanti. Baiklah, sekarang kita akan melihat kepada, saya datangkan infografik berkaitan hukum-hukum ataupun prosedur yang dilaksanakan ketika berpuasa. Adakah ia dibolehkan ataupun sebaliknya? Okey, baik. Memandangkan kita masih lagi berhadapan dengan COVID-19, sebahagian tempat kerja menetapkan untuk kita buat self-test ataupun ada keperluan bila mana kita ada close contact dengan pesakit COVID, maka kemungkinan dalam puasa Ramadan kita akan lalui perkara ini. Nak buat swab test ataupun boleh ataupun tidak. Okey. So bila mana kita kata swab test ni sama ada diambil sampel daripada kerongkong di dalam mulut ataupun dalam hidung kan. Maka Muzakarah kali ketiga pada tahun 2020 telah menyatakan prosedur saringan bagi mengesan penyakit COVID-19 adalah dengan mengambil sampel lendir yang berada di dalam hidung sehingga ke rongga hidung yang paling atas dan rongga mulut hingga ke anak tekak. Maka prosedur ini tidak membatalkan puasa. So ini memberi keyakinan kepada kita bila mana ada keperluan, maka swab test ini dibolehkan. Dan itu adalah langkah berhati-hati bagi mengekang wabak COVID-19 ini tersebar tanpa kita sedari. Baik, seterusnya timbul persoalan. Diutarakan soalan, apakah hukum untuk mengambil vaksin COVID-19 pada bulan Ramadan? Mungkin tiba-tiba kita dapat panggilan temujanji untuk dapatkan booster dose ataupun anak kita yang dapat temujanji untuk second dose dan seumpama dengannya, maka kita hendak tahu dan kita hendak memahami apakah hukum tersebut. Maka dalam Irsyad Fatwa, pejabat mufti wilayah menyatakan hukum melakukan suntikan vaksin COVID-19 pada siang hari di bulan Ramadan adalah diharuskan dan tidak membatalkan puasa kerana suntikan tersebut tidak melalui rongga terbuka. Dicucuk di bahagian sini dan ini bukan adalah bahagian rongga yang terbuka, maka tidak ada masalah, boleh terus untuk meneruskan prosedur tersebut. Baik, seterusnya hukum berbekam dan menderma darah ketika berpuasa. Soalan yang selalu ditanya, bila bulan Ramadan boleh tak nak derma darah? Boleh ke lakukan prosedur bekam? Dan kalau kita tengok bekam,
mungkin bukan di kawasan rongga yang terbuka. Okey, maka pejabat mufti wilayah menyatakan hukum menderma darah ketika berpuasa adalah harus dan juga tidak membatalkan puasa secara umumnya. Sekiranya dengan menderma darah boleh melemahkan tubuh badan seseorang, maka keadaan itu makruh. So bagi sesiapa yang sudah mungkin derma darah sudah menjadi rutin dan dia tahu bagaimana kondisi badan dia, kesihatan dia selepas derma darah. Sekiranya memang secara kebiasaan badan dia jadi lemah dan tidak larat, maka hukumnya pada ketika itu adalah makruh. Mungkin boleh pilih pada waktu malam ataupun selain daripada bulan Ramadan. Okey. Kemudian Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah mengeluarkan rawatan-rawatan yang tidak membatalkan puasa. Ya, antaranya sama tadi iaitu pendermaan darah ataupun orang yang menerima darah itu sendiri. Masuk ke ward, doktor kata okey kita akan masukkan berapa beg, berapa poin darah kan dalam masa 1 hari ataupun 3 hari, maka tidak ada masalah. Puasa pada ketika itu sah dan boleh diteruskan. Kemudian bantuan oksigen atau gas pelatli. Semua jenis krim atau minyak yang disapu pada kulit walaupun dibekalkan dengan bahan kimia yang terserap di dalam kulit. So tak ada masalah. Begitu juga dengan mengambil darah untuk ujian makmal. Maka puasa adalah sah dan boleh diteruskan. Baik, seterusnya pengambilan ubat yang diletakkan di bawah lidah iaitu untuk mengatasi beberapa masalah jantung. So adakah dibolehkan ataupun tidak? Ubat tersebut diletakkan di bawah lidah dan tidak melepasi bahagian kerongkong dan terus meresap ke saluran darah dengan kadar yang pantas. Maka para ulama memutuskan bahawa penggunaan ubat ini tidak membatalkan puasa selagi mana ianya tidak ditelan melepasi kerongkong. So diletak ubat itu di bawah lidah, maka tidak membatalkan puasa dengan syarat ubat itu tidak terlepas pergi ke dalam kerongkong. Okey. Baik, seterusnya kita lihat tentang hukum mencabut gigi di siang hari pada bulan Ramadan. Adakah dibolehkan ataupun bagaimana? So kesimpulannya mencabut gigi di siang hari bagi yang berpuasa adalah tidak membatalkan puasa. Selagi mana tidak ada air yang melepasi kerongkong, maka dibolehkan. Tapi untuk lebih berhati-hati dicadangkan dibuat pada waktu malam. Kecuali jika berkeperluan mendesak, maka tidak ada halangan dengan syarat pastikan tidak tertelan air. Okey, seterusnya pengsan kerana dibius. Adakah membatalkan puasa? Pengsan kerana dibius adakah membatalkan puasa? So dalam irsyad fatwa, pejabat mufti wilayah juga menyatakan bahawa para ulama membahagikan kategori pingsan ini kepada dua bahagian. Para ulama membahagikan kepada dua bahagian. Sama ada pingsan sepanjang hari puasa ataupun dibius dan kesannya hanyalah untuk beberapa jam. Maka pada keadaan yang pertama iaitu dibius dan pengsan sepanjang hari, maka Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebut dalam kitabnya sekiranya berniat pada malam hari kemudian pengsan pada keseluruhan siangnya, maka tidak sah puasanya. Kemudian yang kedua, bagi mereka yang dibius dan kesan bius itu hanyalah separuh hari, maka mereka yang berniat puasa di malam hari kemudian pengsan di sebahagian hari, maka puasanya sah sekiranya tersedar pada waktu siangnya. Dan ini juga disebut oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu'. Ini mengingatkan saya kepada hukum soalan orang tanya adakah orang gila itu sah puasanya. Kerana ada orang yang memang gilanya, kita kata ada yang gila ke kita kata? Maksudnya ialah dia tidak gila sekejap-sekejap ataupun hilang kewarasan. Okey, tak apa. Fokus kita adalah kepada pengsan itu tadi, pengsan. So, pengsan kerana dibius adakah dibolehkan atau tidak? Dan kebiasaannya apabila seseorang itu
hendak melakukan prosedur ataupun sebelum mengambil keputusan untuk membuat prosedur, maka doktor akan menceritakan apakah yang akan dilaksanakan, apakah yang akan berlaku pada pesakit, kesannya akan dibius dan kesan biusnya lama mana, maka perkara ini akan dibincangkan terlebih dahulu. Dan kebiasaannya para doktor bila mana saya mengikuti program yang kita buat sebelum ini iaitu seminar puasa dan kesihatan, kita melihat bagaimana para doktor sendiri mengutamakan bulan Ramadan ini selagi mana prosedur rawatan tersebut atau pemberedahan tersebut tidak dalam keadaan terdesak untuk dilaksanakan, maka mereka akan menangguhkan kepada suatu waktu yang lebih sesuai ataupun selepas bulan Ramadan. Namun kita tidak menafikan sehingga sekiranya sudah sampai kepada tahap mendesak, perlu buat, wajib buat, sudah sampai tahap emergency sebagai contoh, appendix sebagai contoh, doktor kata dah tak boleh tunggu, maka kita mengutamakan kesihatan di waktu ini. Okey. Seterusnya hukum menggunakan aimor ataupun ubat titis mata ketika berpuasa. Maka mata bukanlah ruang yang terbuka. Begitu juga dengan memakai celak tidak membatalkan puasa seperti fatwa Syekh Ash-Sharbasi. Ini kerana ia tidak mengenyangkan dan menghilangkan dahaga, sebaliknya ia adalah keperluan untuk kesihatan. Kadang-kadang pesakit yang doktor suggestkan untuk pakai ubat titis mata untuk mengelakkan kekeringan, ada pesakit yang mengadu mata berpasir dan seumpamanya, maka Sahibus Samahah Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri ketika mana beliau menjadi mufti wilayah menyatakan menggunakan titisan seperti aimor di mata tidak membatalkan puasa. Baik. Seterusnya penggunaan inhaler ketika berpuasa. Penggunaan inhaler ketika berpuasa. So ini antara isu yang lama diperdebatkan, hangat dibincangkan, penggunaan inhaler, ubat bagi pesakit asma ketika berpuasa. So para pendengar, sekiranya ada kesempatan, anda boleh lihat rakaman video kami iaitu seminar puasa dan kesihatan. Antara topik yang dibincangkan adalah topik-topik yang menarik dan antara salah satunya adalah masalah pesakit asma, masalah paru-paru dan dibahaskan tentang penggunaan inhaler tersebut. Okey, so dari sudut hukumnya, ini adalah dari sudut hukum dan apa yang dikupas oleh doktor adalah lebih kita kata bersifat ilmiah. Dari sudut logik akalnya mudah kita fahami dan kita boleh hadam dan terima. Okey, so penggunaan inhaler ketika berpuasa dari sudut hukum, ulama terbahagi kepada dua pendapat, iaitu yang pertama tidak membatalkan puasa dan yang kedua membatalkan puasa. Maka hujah mereka yang mengatakan tidak membatalkan puasa kerana kias kepada hukum berkumur, hukum istinsyak, kita berwuduk tu kita cuci hidung kan, dan bersiwak. Maka ketika bagi mereka yang mengambil wuduk, berkumur, istinsyak dan siwak ini tidak membatalkan puasa. Begitu juga dengan penggunaan inhaler. Kerana dari sudut perubatan hanya beberapa persen sahaja titisan air yang keluar daripada inhaler tersebut yang masuk ke dalam mulut dan seterusnya kepada bahagian dalam. Kemudian bagi pandangan yang kedua iaitu yang mengatakan membatalkan puasa apabila guna inhaler ini kerana bahan-bahan yang terdapat di dalam inhaler akan sampai ke dalam perut melalui mulut. Oleh itu ianya dianggap membatalkan puasa kerana memasukkan sesuatu ke dalam mulut yang sampai kepada perut. Okey. Kemudian Sahibus Samahah Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri menyatakan kami lebih cenderung mengatakan bahawa penggunaan inhaler di siang hari bulan Ramadan tidak membatalkan puasa dan ini juga selaras dengan pendapat tokoh-tokoh yang terkemuka pada masa kini dan juga keputusan daripada badan-badan yang berautoriti dalam mengeluarkan hukum yang membahaskan tentang prosedur-prosedur yang berkaitan dengan yang dilaksanakan ketika berpuasa.
Okey. Baik. Seterusnya kita lihat banyak lagi perkara-perkara yang disenaraikan sama ada ia membatalkan puasa ataupun prosedur tersebut membatalkan puasa. So sini saya datangkan beberapa prosedur yang telah dinyatakan oleh JAKIM pada tahun 2013. Antaranya menggunakan ubat titis mata, titis telinga dan cucian telinga dengan syarat tidak sampai batas gegendang telinga. So kita dah bahas tadi tentang penggunaan AIMO. Kemudian tablet sublingual yang tadi penggunaan ubat di bawah lidah dengan syarat diletakkan di bawah lidah dan tidak ditelan. Seterusnya melakukan prosedur tampalan gigi, cabutan, pembersihan gigi atau memberus gigi dengan syarat individu yang berpuasa tidak menelan apa-apa bahan semasa prosedur rawatan tersebut. So ini penting untuk memastikan puasa tersebut masih sah. Semua jenis suntikan sama ada melalui lapisan otot, sendi, kulit, otot, sendi atau saluran darah. Okey. So ini yang kita kata tadi, boleh tak nak ambil vaksin COVID ketika siang hari bulan Ramadan. Seterusnya pendermaan, pemindahan darah, pengambilan sampel darah bagi ujian makmal pun kita dah sebut tadi. Ubat jenis sapuan tidak ada masalah, balutan plaster pada permukaan kulit semua tiada masalah, boleh diteruskan puasa. Memasukkan tube kateter melalui salur darah untuk tujuan pemeriksaan seperti prosedur angiogram untuk pemeriksaan jantung. Alright. Kemudian pemeriksaan laparoskop iaitu pemeriksaan dalaman dengan menggunakan alat yang dimasukkan melalui dinding abdomen untuk pemeriksaan bahagian dalaman pesakit. Ubat kumur, ubat terapeutik sembuh ke mulut yang tidak melibatkan proses menelan. Menjalani biopsi iaitu pengambilan spesimen daripada anggota badan, penggunaan ubat semburan hidung tanpa disedut. Rawatan bius tempat atau separuh, penggunaan ubat buasi dengan memasukkan semula kawasan buasi pada tempatnya tanpa melibatkan kawasan rongga dalam. So ini dinyatakan oleh JAKIM pada tahun 2013. Kemudian ini prosedur-prosedur yang membatalkan puasa iaitu pengambilan ubat jenis biji dan ubat minum. So ini kita clear lah sebab masuk sesuatu dan tambahan kita kata bila makan ubat jenis biji kita perlukan air. So itu semua adalah elemen-elemen yang boleh menambahkan tenaga dan juga mengenyangkan. Penggunaan alat sedutan inhaler untuk rawatan lelah asma atau penyakit paru-paru. So ini yang dikeluarkan pada 2013. Dan sebagaimana yang kita bahaskan ataupun kita sebutkan di awal tadi, pada tahun 2016 pejabat mufti wilayah mentarjihkan ataupun memilih pandangan yang mengatakan sedutan inhaler ini tidak membatalkan puasa. Okey. So ada beberapa lagi yang disenaraikan. Baik. So ini saya datangkan keputusan Majma' Fiqh Islami ataupun Perhimpunan Fiqh Islam pada persidangan ke-10 pada tahun 2007 tak silap saya. So pun sama perbahasan kepada beberapa perkara yang kita lihat dibahaskan oleh fuqaha dan bahagian mereka yang spesialis dalam bahagian perubatan terhadap beberapa perkara yang melibatkan rawatan kesihatan untuk pesakit. Okey, maka saya kira saya sudah pun tamat pembentangan saya. Kemudian saya mungkin pergi kepada soal jawab sekiranya ada. Okey. So Assalamualaikum. Kalau sakit mental dalam Ramadan dan pulih selepas itu, wajib ganti atau bayar fidyah sahaja ya Ustazah? Sakit mental dalam bulan Ramadan dan pulih selepas itu, wajib ganti atau bayar fidyah sahaja. Okey, soalan yang agak mencabar. Terima kasih Saudara Farouk. Seingat saya perbahasan tentang membayar fidyah ini adalah bagi mereka yang
bagi mereka yang saya mengambil satu isu yang dikupas, iaitu sekiranya seseorang itu sakit namun dia tiada harapan untuk sembuh. Maksudnya dia kena bayar fidyah. Tapi tiba-tiba takdir Allah Subhanahu Wa Taala dia sihat. Maka di situ ulama khilaf pandangan. Ada yang mengatakan dia wajib bayar fidyah sahaja. Kerana pada bulan Ramadan itu dia diuji dengan sakit yang tiada harapan sembuh. Maka kita kata bila dia sihat, hukum itu dah gugur sebab asalnya dia hanya wajib bayar fidyah. Itu yang pertama. Yang kedua, disebabkan dia sembuh, dia kena ganti puasa. Disebabkan dia sembuh, dia kena ganti puasa kerana fidyah ini untuk orang yang tak ada harapan untuk sembuh ataupun wanita hamil yang risaukan kandungan dia tadi kita cakap. Maka ketika itu dia kena ganti puasa sebab dia dah dikategorikan sihat. Ada kemampuan untuk menggantikan puasa. Dan pandangan yang ketiga mengatakan dia perlu ganti puasa sekiranya dia belum sempat bayar fidyah. Dia belum sempat nak laksanakan fidyah tu, tiba-tiba dia sembuh dengan takdir Allah. Sedangkan awal tadi kategori sakit dia ni mungkin doktor kata dah tak ada harapan untuk sembuh. Maka sekiranya dia belum bayar fidyah ataupun ahli keluarga dia tak tunaikan, tak langsaikan fidyah itu dan dia telah sihat, maka dia boleh laksanakan puasa. So berbalik kepada soalan ini tadi, kalau sakit mental dalam Ramadan dan pulih selepas itu, selepas itu tu selepas yang mana? Kalau masih dalam bulan Ramadan, bererti dia ada sihat. So pada saya ini wajib wajib ganti puasa. Wajib ganti puasa. Sekiranya doktor sahkan dia ada potensi untuk sihat, maka bila sihat nanti dia boleh untuk ganti puasa. Tapi sekiranya berterusan tidak mampu, tidak nampak potensi untuk sembuh, maka boleh dibayar fidyah untuk keadaan dia. Okey, baik. Okey, terima kasih kepada saudara Farouk. Seterusnya, Assalamualaikum Ustazah, Tok Wan saya dialisis. Batal tak puasa kalau tak larat kena ganti ke tidak? Okey. So pesakit dialisis ini kalau kita lihat daripada kupasan doktor ada beberapa stage kan, dan para doktor adalah orang yang sesuai untuk dirujuk dan ditanya. Pakar perunding kita, pakar nefrologi Dr. Ghazali Ahmad mengupas ada beberapa stage dan doktor adalah orang yang tahu untuk melihat keadaan kondisi pesakit. So bila cakap dialisis ni dia general dan dia mungkin ada kondisi-kondisi dia. Dan saya pun tidak arif tentang hal tersebut. Maka boleh dirujuk kepada doktor sama ada keadaan pesakit ini sesuai untuk puasa atau tidak. Dan dilihat bagaimana keadaan dia. Adakah mampu untuk menggantikan puasa ataupun dalam kategori yang kat sini kata Tok Wan kan, mungkin sudah kita kata usianya sudah berusia, mungkin tidak ada kekuatan kemampuan untuk meneruskan puasa, maka fidyah adalah yang lebih sesuai. Dan cadangan saya untuk rujuk doktor terlebih dahulu. Sekiranya tidak ada masalah, maka boleh meneruskan puasa. Namun sekiranya dinasihatkan untuk tidak berpuasa, maka itu adalah yang lebih baik untuk kondisi Tok Wan saudara itu tadi. Baik. Seterusnya, Assalamualaikum, mohon pencerahan, adakah penggunaan nasal inhaler dibolehkan ketika puasa? Sebagai contoh, seseorang itu mengalami selsema dan menyedut inhaler tersebut melalui hidung untuk memberikan keselesaan pada rongga hidung. Batalkah puasa? Terima kasih. Okey. So kita dah bahas tadi isu penggunaan inhaler tadi. Isu penggunaan inhaler, sebagaimana di sana memang ada khilaf, satu perdebatan yang panjang berlaku dalam hukum penggunaan inhaler ini. Maka memang ada pandangan yang mengatakan tidak boleh kerana itu mengandungi elemen air yang menyebabkan air itu masuk dan sampai kepada rongga.
Namun pandangan yang kedua mengatakan hanya beberapa persen sahaja dan beberapa hujah lain yang diguna pakai, dan ini yang dipilih, yang ditarjih oleh fuqaha, antaranya Sahibus Samaha Dr. Zulkifli Al-Bakri, bahawa penggunaan inhaler adalah diharuskan. Okey. So maka bagi sesiapa yang berkesempatan untuk kita kata apa, suka untuk mendalami perbahasan tentang puasa dan kita kata rawatan yang dibolehkan atau tidak bolehkan berpuasa, ini adalah salah satu rujukan yang kita kata baik didatangkan apakah yang boleh dan apakah kenapa tidak boleh berserta hujah-hujahnya. Baik. So saya kira ini soalan yang terakhir. Alhamdulillah baru tahu ada live ni, baru tahu FB ni menarik majlis ilmu sebegini, mohon teruskan. So terima kasih saudara. Saudara boleh ikuti program rakaman kita yang terdahulu yang berkaitan pada minggu lepas yang berkaitan dengan seminar puasa dan kesihatan. Kita kupas hampir 8 ke 9 topik berkaitan dengan isu-isu kesihatan, antaranya masalah paru-paru, pesakit COVID boleh teruskan berpuasa atau tidak, pesakit kanser apakah kewajaran untuk meneruskan puasa, kemudian kita kata pembedahan ketika bulan Ramadan. So boleh rujuk balik. Saya hari ini hanya sekadar memberi gambaran ataupun pandangan dari sudut formula ataupun asas dari sudut Islam bagaimana boleh puasa atau tidak. Namun kepada mereka-mereka yang sakit, pergi rujuk pada doktor anda dan dapatkan juga pandangan doktor Muslim, adakah boleh diteruskan berpuasa ataupun diwajibkan untuk berbuka kerana wujudnya mudarat. Okey, kemudian ada tentang vaginal examination. So saya teringat seorang pakar gynae mengatakan sekiranya tidak ada keperluan mendesak, boleh ditangguhkan, maka perlu ditangguhkan. Namun sekiranya ada faktor-faktor lain yang mungkin dari sudut bacaan doktor perlu dibuat, mungkin ada melibatkan kanser dan seumpamanya, maka ketika itu mungkin diperlukan. Dan ini juga menjadi khilaf ulama, adakah dibolehkan ataupun tidak. So dalam kupasan buku ini antara yang disebut adalah sekiranya yang dimasukkan merupakan alat, dia bukan sesuatu elemen yang memberi nutrisi, mengenyangkan dan seumpamanya, maka dibolehkan. Tapi berbalik tadi, adakah ia keperluan mendesak ataupun tidak. Baik, seterusnya daripada saudara Syazni. Salam Ustazah, kalau orang perempuan yang datang bulan secara tak menentu, macam mana puasanya? Macam mana puasanya? Okey, ini soalan yang mencabar dan jawapannya pun tidak mudah dan tidak pendek. Secara kesimpulannya, bagi mereka-mereka yang mengalami istihadah, datangnya darah bukan pada waktu kebiasaan haid. So dia perlu dilihat kepada beberapa perkara. Antaranya orang-orang yang mampu membezakan sifat darah haid dia. So perempuan sekiranya dia mampu mengenali sifat darah haid, bagaimana haid dia bersifat pekat, dan seumpama dengannya, dan dia boleh bezakan dengan darah kotor yang datang, maka sekiranya boleh, itu adalah panduan kuat yang mengatakan perempuan tersebut boleh berpuasa dan meneruskan ibadah solat dia seperti biasa. Tapi sekiranya dia keliru, tak tahu dah nak bezakan macam mana, maka saya teringat satu hadis yang panjang yang disebut berkenaan seorang sahabat yang tanya kepada Nabi, kan? So sampai kepada hujung hadis Nabi sebut, sekiranya kamu tidak mampu membezakan darah tersebut, maka cukup kamu ambil perkiraan 6 atau 7 hari. Perkiraan 6 atau 7 hari, dan ketika itu kamu tidak boleh solat dan berpuasa, dan selebihnya kamu boleh laksanakan ibadah tersebut seperti biasa. So isu istihadah yang melibatkan puasa dan juga solat ini perlu didiskus panjang. Kebiasaan saya sendiri, saya akan minta perempuan ataupun wanita tersebut cerita kebiasaan dia macam mana, dia boleh bezakan sifat darah ataupun tidak. Kemudian baru kita akan beri sedikit pandangan sebagai cadangan. Baik.
Assalamualaikum, ayah saya berumur 83 tahun dan sejak 2 tahun lepas tidak dapat berpuasa penuh. Saya tahu perlu buat fidyah tetapi bagaimana dengan puasa yang perlu diganti? Okey, berumur 83 tahun tidak dapat berpuasa sejak 2 tahun yang lepas. Tidak dapat berpuasa penuh. Okey, itu berbalik tadi kepada sakit. Sakit yang bagaimana? Sama ada sakit ini ada potensi untuk sembuh ataupun sebaliknya dikategorikan sebagai tiada harapan untuk sembuh. Maka sekiranya tiada harapan untuk sembuh, kan kata doktor, maka pilihannya adalah fidyah. Dan sudut fidyah sekarang sudah boleh pergi ke laman web kepada pusat zakat, sudah ada calculation yang membantu, calculator yang membantu untuk kita tahu berapa jumlah yang perlu dibuat. Okey. Namun sekiranya saya kira 83 tahun ni adalah satu situasi, satu umur yang kita kata yang sudah kita kata mungkin diuji dengan ketidakmampuan. Tapi berbalik, tengok balik kepada kondisi. Sebab kita jumpa juga orang-orang yang sudah 80 tahun tapi dikurniakan akal yang masih sihat. Boleh ingat semua nama cucu cicit dan seumpamanya. Ada orang umur 65 tahun dah mula start nyanyuk dan seumpamanya. Maka lihat balik tadi bagaimana kategori sakit, sekiranya ada harapan untuk sembuh, pilihannya adalah berpuasa. Namun sekiranya tiada harapan sembuh dan kondisi kesihatan semakin merosot, maka pilihannya bagi ahli keluarga adalah untuk membayar fidyah untuk beliau. Okey. Baik, terima kasih semua. So, saya kira kita sudah sampai kepada pengakhiran. Mudah-mudahan perkongsian pada petang ini memberi sedikit gambaran tentang bagaimana indahnya Islam. Kewajipan itu tetap ada, kewajipan yang disyariatkan itu tetap perlu dilaksanakan. Namun bila diuji dengan sakit, bila diuji dengan cabaran, halangan, kesusahan, maka ada cara yang lebih fleksibel untuk menunaikan ibadah tersebut. Khususnya bulan puasa sama ada ganti selepas habis Ramadan ataupun dengan cara membayar fidyah. So cukup setakat ini sahaja dan insya-Allah anda boleh bersama-sama dengan kami pada esok hari, insya-Allah bersama dengan Dr. Ishak Mas'ud mengupas topik kesihatan. Dan nasihat saya rujuk kepada doktor anda, mereka adalah orang yang pakar dan memahami sakit anda dan boleh suggestkan yang terbaik sama ada boleh diteruskan puasa ataupun sebaliknya. So saya rasa cukup setakat ini sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.